Mudah-mudahan kita isikan siang dan malam bulan Rajab ini sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kerana itu, hadirin-hadirat sekalian, para ulama salafus soleh ni apa makna dia? Orang-orang baik sebelum daripada zaman kita. Arwah atuk kita, arwah nenek moyang kita dulu kan. Mereka kiaskan macam ini. Dia kata bulan Rajab ini bulan kita semai benih-benih kebaikan. Dah mula semai. Kalau orang nak tanam tu bulan sekarang ni bulan nak semai. Mana nak benih dan seumpamanya. Bulan Syaban, bulan depan, bulan berikutnya untuk kita siram bajanya, dia punya air dia cukup dan sebagainya. Maka bulan Ramadan, bulan untuk kita ambil hasil tanaman. Kalau dikias bukan macam tu lah. Kalau dikiaskan macam pokok, Rajab ni dah cari dah benih dia, pokoknya macam mana. Bulan Syaban kita dah semai, kita dah apa? Kita dah siram, kita dah baja. Ramadan saja, masuk satu Ramadan, Allah kalau ikut takwimnya 3 April kan, bulan 4 kita dah puasa dah. Jadi bulan Ramadan itu kamu dah dapat hasil. Bukan baru nak cari benihnya. Satu Ramadan tu dah dapat hasil. Kerana apa? Sebab kita dah mula kerja pada bulan Rajab. Kerana itu para ulama dikumpulkan kiasan seperti ini kan. Kalau bulan sekarang ni bulan yang diibaratkan kita dah mula semai benih suatu-satu tanaman nak dapatkan hasil pada bulan Ramadan, maka dia ada 3 tema penting. Sekarang ni Rajab bukan sekadar bulan kita nak semai kebaikan. Rajab adalah bulan musim ibadah. Dah mula dah musim ibadah ni, kemuncaknya Ramadan. Kerana itu dihias bulan yang indah bulan Rajab ini, salah satu daripada bulan-bulan yang haram ini, dengan satu amalan. Apa dia? Bulan Rajab ialah bulan perbanyakkan istighfar. Bulan yang kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi istighfar ni berapa banyak? Seberapa banyak yang mungkin. Rajab bulan istighfar. Itu para ulama buatkan kesimpulan. Kerana kita ni disarankan, disebutkan dalam kitab apa? Bulan Rajab ni bulan yang kita dituntut untuk memutihkan semula buku catatan amal. Kita ni manusia biasa tuan-tuan sekalian. Memanglah dia buat baik, insya-Allah kebaikan kita tu ada, tapi salah silap pun banyak juga. Silap kita cakap, silap dalam tindakan kita, silap dalam kelakuan kita yang akhirnya bimbang, takut-takut ada masalah dalam buku catatan. Jadi Rajab ini disebutkan oleh para ulama bulan untuk kita putihkan balik, boleh delete kesalahan-kesalahan tu, boleh padam balik, kita ganti balik dengan amal-amal kebaikan. Dah mula rasa murah hati nak bagi orang makan, kita dah rasa ringan tu nak tolong orang, mudahkan urusan orang dan seumpamanya. Hidup kita ni bukan berapa lama sangat pun kan. Allah bagi pinjam umur kita ni kan, sehat alhamdulillah. Dan kadang-kadang orang tengah sehat pun Allah panggil juga. Mungkin orang ni sakit, yang ni COVID, yang ni penyakit itu, penyakit ini. Tapi ada juga orang yang sehat kan, semalam sehat dengan kita sama-sama, dan dia pun sangka boleh hidup seperti kita pada hari ini. Tapi semalam Allah dah ambil. Kita, giliran kita tunggulah esok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, Allahu a'lam. Jadi meraihkan bulan Rajab ini dengan istighfar, dia punya kesan apa? Memutihkan buku catatan amal. Satu hadis Nabi SAW, kita baca satu hadis kelebihan istighfar ni apa dia? Kata Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa yang melazimi hidup dia dengan istighfar, sekurang-kurangnya astaghfirullah. Itu paling ringkas tu. Paling malas kita istighfar, itulah kalimah dia. Astaghfirullah, panjang lagi astaghfirullahalazim, panjang lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan panjang lagi dipanggil penghulu istighfar. Penghulu istighfar ni amalan emas bulan Rajab. Kalau kita boleh buatkan dia punya inverted comma tu kan, amalan emas bulan Rajab ni yang paling cantik lah. 3 kali pagi kita baca penghulu istighfar, dan 3 kali malam menjelang maghrib pun sama juga, 3 kali kita baca penghulu istighfar yang bermula dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sehingga akhir. Penghulu istighfar ni kata Nabi SAW, siapa yang baca 3 kali pagi ditakdirkan petang meninggal dunia, berakhir umur dia
syurga tempat dia. Allah ampunkan dosa. Siapa baca waktu malam, tiba-tiba esok tak sempat bangun dah, malam tu juga akhir umur dia, syurga juga tempat dia. Amalan dia apa? Baca 3 kali penghulu istighfar. Balik pada hadis ni tadi, Nabi kata apa? Siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhayqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimi istighfar dalam hidup dia, Allah bagi 3 perkara. Satu, Allah akan jadikan dari setiap kesedihan itu ada kelonggaran. Orang sedih kan hari ini macam-macam sebab kesedihan. Hilang sesuatu yang dikasihi, benda yang merunsikkan kepala kita dan sebagainya. Mungkin ada yang kita rasa tak senang, sedih ni, Allah bagikan kelonggaran. Ada dia punya penyelesaian dia tadi. Macam-macam sebab kesedihan. Kunci dia apa? Istighfar. Yang kedua kata Nabi, setiap kesempitan yang dilalui dengan sebab istighfar juga ada jalan keluar. Kita dah rasa dah kata orang apa, jalan buntu dah jumpa jalan mati, dah tahu nak buat apa lagi dah. Usaha yang ini sudah, yang itu sudah dan sebagainya, tak ada cara lain. Istilah kita kata, puas aku dah cakap dah, tak tahu nak buat apa lagi. Istighfar. Moga-moga ada jalan penyelesaian. Yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang melazimi istighfar ini akan dikurniakan rezeki tanpa disangka-sangka. Dan yang ini paling mahal ni, tanpa disangka-sangka. Teringin nak makan musangking, tahu-tahu ada orang hantar 2 biji depan rumah. Pada mana pula ni? Baru terdetik hari tu, dah ada dah. Kan? Kita rasa macam siapa agaknya boleh tolong. Tiba-tiba ada orang datang, boleh saya bantu? Kan? Kita tak tahu urusan kita kat dunia ni macam-macam. Allah berikan penyelesaian. Kita tak tahu, mungkin dengan sebab amalan istighfar yang kita lakukan. Jadi itu di antara yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Kerana itu Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita yang wafat pada tahun 204 Hijrah, lama dah. Kalau sekarang ni 1443 kan, 1200 tahun dah Imam Syafi'i ini nulis kitab dia ataupun menyampaikan ilmu dia. Dia kata apa? Bulan Rajab ni bulan yang sangat tinggi nilai ataupun peluang doa kita dimakbulkan oleh Allah. Kita masing-masing ada hajat kan? Semua ada hajat. Yang kita rasa sampai sekarang ni belum tertunai. Belum tertunai. Yang lain-lain kalau kita buat checklist ni dah dapat. Kan ini 5 tahun lepas dah dapat, ini dah dapat, ni dah dapat. Tapi ada benda yang macam belum dapat lagi lah. Macam orang yang cari alternatif, orang sakit dan seumpamanya kan. Cara yang ni sudah, cara yang ni sudah, tapi macam belum sembuh 100%. Jadi balik pada hadis Nabi SAW ini, kunci dia apa? Istighfar. Kena banyakkan istighfar, sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim. Dan salah satu daripada fadilat amalan yang simple ni, astaghfirullah ni, dan itu juga termasuk dalam kategori orang yang mengingati Allah. Kan sebut nama Allah tu. Jadi bila ingat Allah ni, Allah kata apa? Fadhkuruni adhkurukum. Ingat aku, kata Allah. Ingat Allah ni, la ilaha illallah. Boleh tasbih, boleh zikir, boleh semua daripada kita ingat Allah ni. Jadi siapa ingat Allah ni, Allah kata apa? Adhkurukum, aku akan ingat. Bayangkan dalam hidup kita, Allah ingat kita. Apa lagi jaminan keselamatan yang lebih hebat daripada itu? Jadi tuan-tuan sekalian, semua yang kita lalui ini dalam hidup memerlukan satu ilmu. Kita kena cari sumber yang betul, nak isi masa kita ni. Bulan yang dipanggil musim ibadah, bulan yang kita nak banyakkan istighfar. Saya nak pesan pada pagi ini, untuk ingatan kita bersama, untuk diri saya juga, kita sampai pada bulan-bulan macam ni kan, bulan Rajab ni, kita kena berhati-hati dan cermat dalam, tuan-tuan terimalah, tak kira orang share kat FB ke WhatsApp video dan seumpamanya, dia bagi ingatan gini, hati-hati dengan bulan Rajab. Benda pula kena hati-hati ni. Kita cerita ni, amalan sekian daripada siapa, amalan Imam Syafi'i, doa dia sekian, doa kita pun baca. Malam tadi dah mula dah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berpuluh kitab cerita tentang doa ni. Ibn Rajab Al-Hambali pun sebut dalam kitab dia. Tiba-tiba ada orang yang pesan, hati-hati semua ni. Jangan sampai kita ni baca doa yang Nabi tak baca. Ni sumber mana ni? Pandai-pandai baca Allahumma barik lana fi Rajab ni.
Yang ada Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab ni sumber mana ni? Yang kedua, ni apa ni amalan-amalan khusus bulan-bulan Rajab ni tak ada. Umum je, Nabi tak ada sebut apa-apa kelebihan pun. Ini kita kena buat itulah, kena istighfar lah, kena inilah, macam-macam. Hati-hati kata dia, jangan kita ni buat sempena bulan Rajab. Nabi tak suruh pun. Kita baca, oh ni tak boleh, oh, istighfar pun tak boleh, tak ada khusus. Ya. Semua tak boleh, doa tak boleh. Yang boleh tengok TV, tengok bola, yang tu boleh. Hati-hati jangan sampai doa kita terlebih. Hati-hati jangan sampai kita buat yang Nabi tak buat. Kan? Macamlah kita ni dah banyak sangat ibadah dah. Kan? Macam seolah-olah orang nak pesan ni, asyik ibadah, jawab ni kerja lah sikit. Kan? Katanya orang kita belum sampai ke tahap macam tu kot. Kan? Benda-benda baik, amal-amal soleh ni kata para ulama, dia kena kempen. Kena kempen. Benda ni kita dah tahu puluhan tahun dah, tapi kena berikan peringatan. Diri saya dan kita semua lah kan. Ingatan tu daripada siapa? Nabi SAW. Nabi sebut dalam satu hadis kan. Nabi kata, hadis riwayat siapa ni? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi kata, kalau aku banyak berpuasa pada bulan Syaban, dan Usamah tanya, kenapa ya Rasulullah kamu banyak puasa pada bulan Syaban? Kata Nabi, inilah bulan, kalau tu cerita bulan Syaban, yang ramai orang lalai antara dua bulan, Rajab dan Ramadan. Nabi kata ramai orang lalai pada bulan Syaban. Dan bulan ni terletak di antara dua bulan yang istimewa, Rajab dan Ramadan. Maksud hadis Nabi ni, ulama kiaskan apa? Ibnu Hajar kata, Nabi dah maklum bahawa manusia ni tahu. Umat Nabi ni tahu Rajab ini banyak kemuliaan. Jadi kita pegang pada kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang hidupnya dengan Nabi, dan sembahyangnya dengan Nabi, kehidupan dengan Nabi. Yang disebutkan apa tadi? Pahala kebaikannya berganda. Kalau supaya sunat duhanya, semalam kan, semalam bulan apa? Jamadil Akhir. Hari ni bulan Rajab. Sembahyangnya 2 rakaat juga. Tapi pahala yang kita buat bulan Rajab ni berganda. Bagi orang makan, sedekah dan seumpamanya. Kita yakin Allah tak pernah sia-siakan setiap amal kebaikan yang kita buat, walaupun sebesar zarrah. Kerana itu, hadirin-hadirat rahmati Allah sekalian, bila sekarang ni kita dah bermula, 1 Rejab ni kita dah bermula ni, kan, mana yang belum habis ganti puasanya dah kena ganti. Masa berjalan ni, kita tunggu dan menghitung hari sebelum ni kan, 100 hari nak puasa, 99 hari nak puasa. Masuk je Rajab, 60 hari ni laju ni. Lepas ni Isra Mi'raj, lepas tu Nisfu Sya'ban, lepas tu kita dah buat persiapan-persiapan yang rapi lah. Semua yang kita lakukan ini tuan-tuan sekalian, bulan-bulan yang Allah berikan kita dalam 12 ini, semua ada keistimewaan yang tersendiri. Tinggal kita je nak serbut peluang ataupun tidak. Kan? Sebab buat amal kebaikan ini dia memerlukan petunjuk. Nak buat benda baik dia perlukan petunjuk. Doa moga-moga Allah beri kekuatan, Allah beri kita ni rasa suka pada benda baik. Sebab itu doa Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam. Disebutkan apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa yuhibbu man yuhibbuka. Doa Nabi Allah Daud alaihi salam, wahai Tuhan, jadikan aku ni orang yang mencintaimu. Wa uhibbu man yuhibbuka. Jadikan hidup aku ni suka pada orang yang mencintaimu ya Allah. Kita nak dapat kasih sayang Allah, suka pada orang yang dapat kasih sayang Allah, dan kita nak beramal dengan amalan yang Allah suka. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. 3 doa. Dan rezekikan aku, kata Nabi Daud, buat satu amalan yang engkau suka ya Allah. Jadi bila Allah suka, beres hidup kita. Hidup kita rasa tenang, hidup kita rasa selamat. Apa keadaan sekalipun, ujian apapun yang datang, insya-Allah di hujungnya ada kebaikan. Kehidupan kita ni penuh dengan nilai sangka baik pada Allah ini pada tahap yang tertinggi. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini tentang keistimewaan kemuliaan bulan Rajab ini dapat kita ambil manfaat. Allah terus letakkan nilai umur kita, masa kita ini, setiap minit dan jam yang kita lalui ini, semuanya berada dalam catatan kebaikan.
Kita doakan ambil berkat pada pagi ini. Mana-mana rakan kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita yang sakit, moga-moga Allah berikan kesembuhan. Yang masih ada hajat yang belum tertunai, moga-moga Allah bukakan jalan, akhirnya dipermudahkan urusan mereka, hajat mereka diperkenankan. Dan segala niat dan cita-cita kita yang baik, moga-moga Allah akan lorongkan kita. Mudah-mudahan satu masa nanti kita akan dapat, mudah-mudahan dapat manfaat. Terima kasih untuk semua. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah. Mohon maaf salah silap. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wahai Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahai Tuhan kami, jadikan majlis kami pada pagi ini majlis yang dirahmati. Jadikan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban yang akan datang, sampaikan umur kami, moga-moga kami bertemu dengan Ramadan akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik.